Waalaikumsalam. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina rasulin amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan barisan jawatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya para petugas surau, AJK surau, sukarelawan surau, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya maka dapatlah kita sama-sama berkumpul di surau ini lagi, walaupun dalam keadaan cuti sekolah. Tapi alhamdulillah ramai juga yang datang, mungkin belum bercuti lagi kot. Minggu depan kot mula. Okey. Jadi alhamdulillah, syukur ramai juga yang datang pada hari ini. Dan patutnya kita cerita tentang Nabi Ismail. Tapi oleh kerana baru-baru ni kita baru saja menyambut Isra' dan Mi'raj, maka kita bagi laluan untuk memperingati peristiwa tersebut yang dikatakan berlaku pada 27 Rajab. Bukan Rajab. Rajab. Yang sebenarnya ialah Rajab. 27 Rajab itu pun khilaf. So kalau kita cek dalam banyak kitab pun, banyaklah dia punya ijtihadnya yang menyatakan ada yang kata bukan bulan Rajab, ada yang kata tarikh bukan 27, ada yang kata macam-macam lah. Saya tak nak ulas sangat tentang tarikh. Tarikh itu tidaklah penting sangat nak berbandingkan dengan pengajaran yang patut kita ambil. Okey. Kita revise balik tentang Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj itu terdiri daripada dua perkataan, iaitu Isra', yang kedua ialah Mi'raj. Isra' tu apa? Isra' itu ialah perjalanan pada waktu malam. Sebenarnya perkataan Isra' tu diperjalankan. Maknanya Nabi tu, dia ibarat katanya macam ni lah. Nabi tu diangkat, kemudian diperjalankan sampailah ke tempat tertentu. Itu makna Isra'. Dia berperkataan Sara yasiru sayyarah. Sayyarah itu artinya kereta. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, boleh tanya, Fin sayyarah, mana kereta? Jangan yang perempuan pula, sayyarah nama perempuan ke? Sedap juga sayyarah. Padahal sayyarah tu maknanya kereta. Jangan dapat anak taruh nama Siti Nur Sayyarah. Siti Nur kereta. Jadi sayyarah artinya kereta. Jadi Isra' ataupun Asra, kemudian bila diisimkan jadi Isra', Asra tu diangkut, diperjalankan. Sebab tu ayat Quran sebut subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Dalam ayat tersebut dikatakan maha suci Allah yang telah mengangkut pada waktu malam hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami muliakan kawasan sekitarnya. Jadi sebenarnya ramai orang kata okey, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi tertinggal ayat ujung tu ila Masjid Al-Aqsa allazi barakna haulahu, yang mana kami telah muliakan sekelilingnya. Apakah maksud sekelilingnya? Iaitu Madinah, Tursina, Bethlehem sebelum Masjid Al-Aqsa. Jadi sebenarnya Nabi diperjalankan pada waktu malam daripada Makkah, transit ke Yathrib atau kemudian namanya jadi Madinah, kemudian ditransitkan lagi ke Tur Sinai yang terletak di Mesir. Tur Sinai, saya tak tahulah, kita orang Arab panggil Saina, orang Melayu panggil Sinai.
Kalau Inggeris panggil apa? Sinai. Apa? Tak tahu saya kan. Tapi orang Melayu panggil Sinai lah. Kita orang belajar kat Mesir panggil Sinai. Jadi yang pertama tadi apa? Dengar baik-baik. Jangan sembang. Yang pertama apa? Yasrib. Yang kedua? Tur Sinai. Yang ketiga Bethlehem, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil Baitul Lahmi. Okey. Baitul Lahmi, rumah daging. Bethlehem. Okey. Kemudian selepas Bethlehem barulah pindah ke Masjidil Aqsa. Dan sampai di Masjidil Aqsa, Nabi solat 2 rakaat bertemu dengan para anbiya yang lain. Kemudian solat sunat 2 rakaat. Solat berjemaah. Kemudian naik tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faham? Tangga apa? Langit siji, loro, telu, papat, 5, 6, pitu. Pitu je. Pitu. Kalau faham lah. Oh. Okey, tu bahasa Jawanya lah. Okey. Langit siji, loro, telu, papat, 5, 6, pitu. Pitu Walu sangat orang tak adalah. Okey. Jadi ada 7 langit. Kemudian Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan diakhiri dengan arahan solat 50 waktu. Lepas tu barulah Nabi balik semula. Okey. Itu ceritanya. Jadi saya nak sebutkan sini, kita semua dah tahu dah cerita tu. Daripada sekolah rendah dah dengar, dah faham dah. Sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, dah kerja, dah turun bangka pun dengar kuliah sama juga. Asal 27 Rejab, Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj. Cuma nak sebut betul-betul Isra' Mi'raj. Ulang balik. Isra' Mi'raj. Ada sebut Isra'. Ada sebut Isra'. Ustaz, boleh bagi ceramah boleh tak Ustaz? Kenapa? Ceramah Isra' Mi'raj. Aduh, AJK tu dah jadi AJK pun sebut salah lagi. Isra' Mi'raj Ustaz. Mikraj. Bukan Mikraj, Mi'raj. Isra' wal Mi'raj. Sebut biar betul-betul. Bahasa Arab ni sensitif sensitif. Salah sebut sikit je. Baru-baru ni saya bukan nak mencarut perkataan faraj. Faraj tu maknanya apa? Faraj tu maknanya kejayaan. Terkedu. Faraj tu maknanya kejayaan. Kalau farjun, kemaluan wanita. Nampak beza? Tak percaya, buka kamus. Faraja kejayaan. Tapi kalau farjun, barulah yang kemaluan wanita tu. Ni ilmu lah. Jadi jangan terkejut. Sebab ada seorang tu, hamba Allah, saya kat Mekah baru tu, dia tanya, Ustaz tolong terjemahkan ni Ustaz, kenapa dia kata memohon faraj Allah kan? Allah ada faraj ke? Jangan fikirnya tu kan. Faraj tu artinya kejayaan. Okey? Simple je. Macam nama Jamal kan? Jamal artinya Jamal artinya apa? Panjang. Jamal artinya handsome. Jamaluddin, keindahan agama. Tapi dia panggil, orang Melayu panggil apa? Jamal ke? Kalau orang tu nama Jamal, orang Melayu panggil apa? Jamal ke Jamal? Jamal. Oh, Jamal. Kalau Jamal handsome. Kalau Jamal unta. Sebut tu Jamal. Nama saya Halim. Orang sebut Alim. Alim tu maknanya pedih. Azabun alim. Sesungguhnya azab Allah itu pedih kan. Alim, pedih. Sebab tu kalau saya cakap pedih kan, saya cakap sikit je orang kata, oi, menusuk siul, sakitnya kat sini kan. Macam tu. Okey, alim maknanya pedih. Kalau halim maknanya yang sopan santun. Sebab tu kalau orang panggil saya Ustaz Halim, saya pun sopan santun dengan dia. Ya. Gitulah kan. Okey, tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, sambung balik cerita Isra' Mi'raj. Okey. Jadi Isra' Mi'raj tu ada peristiwa berlaku daripada Mekah pergi ke Yasrib. Ada banyak peristiwa berlaku yang mana itu adalah khilaf belaka. Ada yang kata ya, ada yang tak betul. Ada yang kata dusta. Tapi saya tak nak cerita banyak lah tentang perkara tu. Cuma yang penting, sebelum Nabi dikejutkan oleh malaikat Jibril, Nabi sedang tidur. Waktu tu kenapa berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj? Kenapa? Ada
Sekurang-kurangnya ada dua sebab kenapa nak diadakan, Allah Ta'ala wujudkan program Isra' Mi'raj khusus untuk Nabi kita yang tidak pernah dilaksanakan ke atas Nabi-Nabi lain sebelum ini. Ada dua sebab utama. Yang pertama kerana Abu Talib telah meninggal dunia. Yang lebih menyedihkan, Abu Talib meninggal dunia dan tidak dapat bertemu Nabi di dalam syurga nanti. Habis. Itu sebab Abu Talib tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan Nabi berasa sangat sedih yang teramat-amat. Sebab siapa yang boleh menafikan sumbangan Nabi Muhammad, sumbangan Abu Talib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak ada siapa boleh nafikan. Abu Talib bela Nabi kita. Abu Talib bela dan bela Nabi kita ketika dilanda kesusahan, kerana bila disekat ekonominya dan sebagainya. Bapa saudara Nabi itulah yang paling banyak memberikan sokongan dan bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malangnya dia meninggal dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kepada anak saudara yang dia bela sendiri pun dia tak beriman. Sehingga Nabi merasa sangat sedih, seolah-olah memberontak. Kenapa pakcik aku tak beriman? Why? Kalau Abu Lahab aku tahan lagi, tapi ni Abu Talib kot. Abu Talib yang banyak bela aku kot. Kenapa dia yang tak beriman? Kalau Abu Lahab, Abu Jahal, Abu ni tak apalah. Ini Abu Talib kot. Sehingga Allah Ta'ala pujuk balik Nabi. Allah Ta'ala kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bukan engkau Muhammad yang memberi hidayah kepada orang yang kau sayang, tapi Allah yang bagi hidayah pada siapa yang dia nak. Jadi itu yang pertama, Abu Talib meninggal dunia, Nabi sedih. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid telah meninggal dunia juga pada tahun yang sama, dalam tempoh yang dekat telah meninggal dunia. Jadi dua orang tunggak utama dalam kehidupan Rasulullah telah meninggal dunia, menyebabkan Nabi menjadi sangat sedih. Maka Allah Ta'ala nak hiburkan Nabi. Allah Ta'ala jemput Nabi naik ke langit ketika Nabi berusia 51 tahun. Ketika itu Nabi berusia 51 tahun. Nabi dijemput naik ke langit melalui proses program Isra' dan Mi'raj. Okey, setakat ini semua clear? Okey. So, siapa yang tidak percaya pada kewujudan hari Isra' dan Mi'raj, maksud saya bukan kewujudan hari Isra' Mi'raj, kewujudan peristiwa berlaku tu, dia tak percaya. Tak percaya. Siapa tak percaya, maka terbatallah syahadahnya. Dia boleh pilih nak jadi agama Kristian ke Hindu ke Buddha. Kalau dia tak percaya, saya sebenarnya percaya, saya okey je, saya buat haji, saya buat umrah okey je, saya puasa, solat okey semua, cuma satu lah saya tak percaya, pasal Isra' Mi'raj saya tak percaya. Kafir. Siapa tak percaya Isra' Mi'raj, dia jadi kafir. Dalil mudahnya ialah kerana ia tertera di dalam surah Al-Isra' ayat 1. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa bla 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 sampai akhir ayat. Jadi bila kita tidak percaya Isra' Mi'raj, artinya kita tidak percaya pada ayat 1 surah Al-Isra', tak percaya satu huruf pun, batal akidah kita. Okey. Jadi Isra' Mi'raj ini wajib diimani, bukan sekadar menjadi info biasa, tapi ia wajib diimani. Kemudian cerita tentang Isra' Mi'raj, ketika itu Nabi sedang tidur. Malaikat Jibril datang kejutkan Nabi, lalu dia kata, "Marilah bangun, ada benda yang Allah perintahkan untuk aku lakukan bersama engkau." Jadi first kali Malaikat Jibril kata, "Tanggalkan pakaianmu, aku nak bedah engkau." Bedah dada depan. Dia bedah dada, tak tahu dengan menggunakan apa, tangan dia ke, gunting ke, pisau ke, tak tahu. Tapi dia belah dada Nabi SAW. Yang mulia itu kemudian dikeluarkan hati Nabi, lalu dicuci dengan menggunakan air Zam-Zam. Bukan Evian, bukan Evian, air Zam-Zam. Okay. Jadi air Zam-Zam digunakan untuk membersihkan hati Nabi. Setelah dicuci hati Nabi, kemudian dijahit balik dada Nabi, dijahit balik, bercantum balik seperti sedia kala. Dan pada waktu tu juga tak ada ambil MC, tak masuk warded 3-4 hari, tak ada.
Terus malam tu juga Nabi diangkut pergi ke Yasrib. Sampai di Yasrib ada peristiwa yang panjang. Lepas tu pergi ke Tur Sinai. Di situlah tempat Nabi Musa AS menerima wahyu surah apa? Kitab apa? Nabi Musa kitab apa? Kitab apa? Bawah bukan. Taurat lah, betul lah Taurat. Saja je. Baru tanya, bukan bukan. Tak confident langsung. Macam mana nak kahwin lagi? Okey, insya-Allah. Okey, jadi yang seterusnya kita Taurat berlaku di mana? Di Tur Sinai. Kemudian Nabi kemudian pergi ke Bethlehem. Bethlehem dikatakan di situ tempat lahir Nabi Isa alaihissalam. Kemudian barulah ke Masjid Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi telah disambut oleh 124,000 para anbiya yang telah meninggal dunia sebelum Nabi dilahirkan. 124,000. Bayangkan. Dalam 124,000 manusia tu, penuh Stadium Shah Alam kot. 124,000 kan? Penuh 313 daripada mereka adalah para rasul. Dalam 313 tu 25 di antara mereka tercatat namanya di dalam Al-Quran. Antaranya Musa, Daud, Sulaiman, Ishak, Ilyasa. Itu ada 25 yang tertera di dalam Al-Quran. Yang itu yang wajib kita imani. Kalau tak hafal, boleh hafal lagu Rehan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, bla 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 bla. Itu hafal lah tu. Kalau tak hafal, kalau susah nak hafal lagu tersebut. Okey, lepas tu dalam 25 nabi yang tertera nama mereka di dalam Al-Quran, hanya 5 termasuk dalam golongan ulul azmi. Dalam 5 ulul azmi, siapa 5 ulul azmi tu? Yang paling hebat di kalangan mereka, siapa? 5 orang. Nabi Muhammad, of course. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Nuh. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Musa. Isa, bukan Isa. Musa, bukan Musa. Okey, so 5 Nabi ni yang top 5. Jadi Nabi yang first kali siapa? Yang paling top lah dalam banyak-banyak Nabi. Nabi apa? Nabi Muhammad lah, of course. Yang kedua ialah Nabi Ibrahim atau Nabi Musa. Ada yang kata Musa dulu, ada yang kata Nabi Ibrahim dulu. Khilaf, dua khilaf. Kenapa Nabi Musa? Sebab Nabi Musa diberikan kitab kedua paling mulia, iaitu Taurat. Yang kedua, Nabi Musa merupakan orang yang terakhir yang memujuk Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj supaya didiskaunkan bilangan solat daripada 50 jadi 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15 jadi 5. Nabi Musa yang pujuk Nabi supaya Nabi Muhammad kita minta pujuk pada Allah untuk kurangkan jumlah solat. Okey. Lepas tu ada kata Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim. Lepas tu itu yang pertama. Yang keduanya, kerana Nabi Ibrahim menjadi sebutan di dalam selawat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tak sebut Musa, tak sebut Nabi-Nabi lain. Nabi Ibrahim. Dan pensyariatan haji, kita follow manasik yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah kurban, pergi ke Arafah, pergi ke Mina, bla 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 bla, lontar jamrah dan sebagainya. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang telah dipusakakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Tak apa, fine. Sampai di Aqsa saja Nabi kita menunaikan solat bersama dengan para malaikat yang ada. Siapa para malaikat? Saya dah sebut tadi. Solat apa? Wallahu a'lam. Berapa rakaat? Wallahu a'lam. Macam mana cara solat? Wallahu a'lam. Tak dinyatakan. Tapi mereka sama-sama menunggu Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad sampai je, Nabi dipersilakan untuk jadi imam. Jadi solat mereka berjamaah, Nabi Muhammad jadi imam. Bayangkan suasana ketika itu. Jadi dikatakan ketika itulah berlakunya dialog Nabi Muhammad sampai at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Salam penghormatan ke atas semua kamu, sejahtera ke atas kamu semua sekali.
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim pun sambut, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas engkau dan keberkatan ke atas engkau, dan juga rahmat Allah ke atas engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu mereka berdua sama-sama secara serentak menyebut syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disambut oleh Nabi Ibrahim bahawa kami ni saksi engkau adalah Rasulullah. Lepas tu terus Nabi sambut Allahumma salli ala, lepas tu Nabi Ibrahim sambung lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim selawat ke atas Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad balas balik, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana Allah Taala memberikan selawat ke atas Nabi Ibrahim dan juga keluarga Nabi Ibrahim. Lepas tu Nabi Ibrahim sambung lagi doa, Allahumma apa? Wa barik ala Muhammad wa ala ali apa? Betul kan? Saya dah lupa dah. Apa macam mana? Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan ya Allah berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad pun sambung balik, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah berkati ke atas Nabi Ibrahim dan juga keluarga Nabi Ibrahim. Lepas tu dua-dua sambung, fil alamin innaka Hamidum Majid. Di atas muka bumi ini sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia. Itulah dialog, itulah yang akhirnya dirakamkan, disemadikan di dalam kita punya selawat tahiyat akhir. Tiap-tiap hari kita solat. Masya Allah. Okey. Kemudian Nabi pun naik ke atas. Ketika itu Nabi sampai di kawasan Aqsa. Masjid Al-Aqsa ni dia besar tau. Dia macam satu kompleks tau. Dan di atasnya ada banyak masjid lah. Ada Masjid Qibli kat depan. Belah kanan dia Masjid Buraq, belah kirinya Masjid Marwan, bawahnya Masjid Al-Qadim. Lepas tu belah kiri lagi ada masjid lain lagi, belakang tu pula Masjid Sahratul Qubatul Sahra ataupun Dome of the Rock yang warna emas tu. Itu kat tengah-tengah, salah satu di antara masjid-masjid yang ada. Kalau kita sembahyang subuh kat situ, subuh kat Masjid Al-Qibli, kat belakang pun ada juga masjid Masjid Dome of the Rock. Kebanyakan orang perempuan akan sembahyang kat Masjid Dome of the Rock, Qubatul Sahra tu. Dia ada banyak masjid situ. Masjid Sulaiman, ada banyak lah. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi berada di atas tapak Qubatul Sahra dan Nabi telah parkingkan dia punya Buraq itu di satu tempat yang sekarang ni dinamakan sebagai Masjid Buraq. Dia macam ni, katakanlah meja ni Masjid Aqsa. So ada banyak masjid. So Masjid Aqsa ni dia bukan satu je, dia banyak. Dia banyak dan luas. Kemudian ni kat sini ujung ni ada satu masjid dinamakan Masjid Buraq. Kat ujung ni sebab Nabi letakkan Buraq di sini, parking. Kemudian di belah sini kat luar Masjid Aqsa tu, ini ialah dipanggil Western Wall ataupun dulu namanya Buraq Wall. Tapi Yahudi dah tukar nama jadi Western Wall sebab dia facing ke western. Di sinilah orang-orang Yahudi melaksanakan ibadah umrah mereka yang macam burung belatuk tu kan, kat dinding tu kan. So mereka buat, tengoklah kat YouTube kan, macam mana mereka melaksanakan ibadah di Western Wall ataupun sekarang panggil Western Wall, dulu panggil Buraq Wall. Sebab dinding mereka berkongsi dinding. Ni Masjid Buraq, ini dinding mereka, berkongsi dinding yang sama. Tuan-tuan faham tak ni? Muka blur je. Nak saya lukis ke? Okey. Gitulah keadaannya. Jadi kat situ ada satu perkara pelik tau. Kalau tuan-tuan pergi sekarang, saya ni taklah expert sangat pasal Masjid Aqsa, baru 6 kali pergi kan. Jadi tak berapa expert sangat. Kalau betul-betul dekat situ ada ring tau. Ada ring daripada besi tau. Saya dengar, minta maaf ya, ini kalau ada orang di Indonesia yang tertengok. Saya cakap tu terang, ni pengalaman saya sendirilah. Ibu-ibu, bapa-bapa, inilah dia gelangnya yang digunakan untuk menggantungkan menggari Buraq. Dia tambat Buraq kat situ. Saya kata, wak lu, kau ingat apa Buraq boleh tambat-tambat ke? Buraq daripada cahaya kot. Lepas tu saya tanya penjaga masjid, ini besi ni dah lama ke? Dah lama jugalah, lebih kurang dalam 50-60 tahun. Pak, besi ini lebih muda dari bapak. Bapak sudah berapa? 70 tahun kan? Ini baru 60 tahun. Bapak lebih tua kok. Takkanlah Nabi sangkut dia punya besi Buraq kat situ kan? Ini simbolik je nak tunjukkan konon-kononnya. Nampaklah ni tempat Nabi parking dia punya Buraq, bukan tambat. Sejarah Buraq ni saya boleh cerita satu habis.
habis satu kuliah kita ni, apa sejarah Buraq. Tak mungkin Buraq nak lari ketika menunggang Nabi. Dia menunggu untuk nak tunggang Nabi, tiba-tiba nak lari. Mana mungkin? Jadi di sinilah berlakunya lokasi tersebut. Jadi dekat tengah-tengah ni tempat Qubatus Sahara ataupun Dome of the Rock. So kat sinilah Nabi di urijalahu. Saya tanya dengan Imam Masjid Al-Aqsa tu, nama dia Syekh Yusuf Abu Sunainah. Jadi dia kata kat sinilah urijalahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kat sini dinaikkan ke atas. Jadi ketika Nabi naik ke atas, ketika itu batu yang jadi tapak Nabi berdiri dan solat ketika itu nak ikut juga. Ikut naik sama terbang. Akhirnya Nabi kata stop dan balik semula ke tempat kau. Dia turun balik dan tak hanging pun. Yang kata hanging rock tu menipu. Ada dalam YouTube, tuan-tuan cek dalam YouTube hanging rock. Memang tak ada. Yang ada Hard Rock Cafe, yang tu ada. Hanging rock tak wujud. Jadi dalam tu semua penipu. Dia kata batu tu timbul terapung. Terapung, lepas tu boleh lalu bawah, tak ada. Saya dah 5-6 kali pergi Masjid Al-Aqsa, memang tak ada. Memang nampak batu tu memang tak kat bawah, cuma bawah tu ada lubang sikit, kita boleh solat di bawah batu tersebut. So batu itu tidak terapung. Senang cerita. Okey? Clear? Setakat ni clear? Dia terapung sekejap dan kembali kepada kedudukan asalnya di atas muka bumi. Okey. Kemudian Nabi naik ke langit 1, 2, 3. Saya tak sempat nak cerita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bermula dari Nabi Adam yang berakhir dengan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim AS. Bila sampai ke Baitul Ma'mur, kemudian di situ saja Nabi kita hanya boleh berada. Nabi kita seorang saja yang boleh teruskan perjalanan. Jibril kata, aku dah tak boleh lagi dah. Kalau aku langkah setapak je, aku akan terbakar. Sebab tempat ini terlalu mulia. Jadi engkau seorang je boleh masuk Muhammad. Nabi Muhammad masuk. Nabi Muhammad masuk dengan pakaiannya, dengan memakai sandal ataupun capal. Jadi sebab itulah sejarah orang buat bentuk capal kan. Kenapa? Sebab nak memuliakan slipper yang Nabi pakai. Nak ceritakan malaikat Jibril pun tak boleh akses ke dalam Sidratul Muntaha, tiba-tiba slipper itu boleh masuk. Malaikat pun tak boleh masuk. Bukan nak cerita capal tu mulia, tapi capal tu automatically ikut sama menjadi mulia sebab dia dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sejarah orang pakai capal-capal lah, kadang buat bentuk dekat pintu lah, kat kopiah lah kan. Lepas tu buat bentuk baju, bentuk capal lah. Itu bukanlah kerana kita nak memuliakan capal, tapi kita nak ingat Nabi. Nabi punya capal itu simbol dia. Jadi kita takkanlah nak tulis tangan Nabi, nak lukis tangan Nabi. Takkan nak lukis kepala Nabi. Takkan nak lukis kaki Nabi. Maka digunakan capal Nabi untuk mengingati peristiwa Isra Mi'raj. Datuk Harundin, dia pernah mimpi. Dia mimpi dia pegang capal Nabi. Akhirnya Nabi tepuk bahu dia, Nabi kata wa anta kadzalik. Nabi kata untungnya Harundin kata dalam mimpi lah. Harundin kata untungnya lah slipper ni dapat jadi slipper pun tak apa. Yang penting dapat bersama dengan Rasulullah. Tiba-tiba Nabi cakap pada Harundin, wa anta kadzalik, engkau pun macam tu juga. Tak tahu apa maksudnya. Tapi adakah nak samakan kedudukan Harundin dengan slipper tu ke, ataupun peranan ke, tak tahu. Wallahu alam. Tidak dapat nak ditakwilkan. Tapi ni cerita nak tanya pada Harundin pun dia dah meninggal. Ini yang saya dengar sendirilah apa yang diceritakan oleh Harundin. Okey. Clear tak tu? Sebenarnya masa dah habis tapi saya banyak lagi ni. Bos tak baca pun apa ni? Dah gelap lah, tak nampak. Apa ni nota pada Haji Reza. Apa dah sampai mana? Okey, saya pendekkan cerita lagi. Akhirnya Nabi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan bayangkan daripada Mekah menuju ke Madinah. Madinah pergi ke Sinai. Dari Sinai pergi ke mana? Nampak macam catat. Catat. Tapi nasib baik dia catat. Yang sini lagi terror, semua dah hafal dah, tak catat pun. Lepas Batu Lahang mana? Masjid Al-Aqsa. Lepas Masjid Al-Aqsa, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nak ceritakan ini bukan perjalanan yang pendek. Ini perjalanan yang panjang dan berliku-liku lah.
tetapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dekat Sidratul Muntaha, naik pula sampai Baitul Ma'mur, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, rupa-rupanya Allah Taala nak beritahu apa? Allah Taala nak beritahu umat Muhammad diwajibkan, mulai saat ini umat Muhammad akan diwajibkan untuk menunaikan solat 5 waktu, yang mana tidak pernah diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu. Betul, Nabi Adam pernah solat asar, Nabi Adam pernah solat maghrib, Nabi-Nabi lain pernah solat isyak, tapi itu bukan wajib. Itu adalah satu kesempurnaan bagi mereka untuk dinilai sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tapi umat Muhammad jahat macam mana? Jahat macam Syamsul apa? Syamsul Yusuf jahat macam tu kan? Tak kisahlah. Bukan saya kata Syamsul jahat, tapi orang perempuan lah kata kan, bukan saya kan. Jahat macam siapa sekalipun, tapi tetap diwajibkan untuk menunaikan solat 5 waktu. Ini satu penghormatan untuk umat Muhammad yang tidak pernah diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu. Tak pernah. Hanya Nabi Muhammad umat saja diwajibkan. Arahan untuk buat haji, apa dia? Wa'timul hajja wal umrata lillah. Quran sebut. Arahan untuk menunaikan zakat, wa'atuz zakah. Arahan untuk berpuasa, kutiba alaikumusiyam, bla 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 bla, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajipan untuk apa benda-benda lain semua diturunkan melalui wahyu, melalui medium, iaitu Jibril alaihissalam. Tetapi bab solat ni Allah Ta'ala wajibkan pada kita. Allah Ta'ala direct beritahu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang agung, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tak pernah berlaku pada umat-umat terdahulu. Jadi nak ceritakan betapa pentingnya solat ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, sebab itulah bila cerita pasal solat ni, dia merupakan tonggak utama. Saya selalu bagi ceramah dekat budak-budak universiti, dekat budak-budak sekolah ke, remaja ke, belia-belia ke. Saya cakap, korang nak buat jahat macam mana aku tak nak tahu. Buatlah jahat, kau nak merompak ke, nak mencuri ke, nak berzina kaki perempuan, minum botol ke, berjudi, lantak korang lah, aku tak nak tahu. Yang penting solat jangan tinggal. Tu je. Belajar kat UK, belajar kat mana-mana, belajar dekat Jepun ke, Australia ke, belajar dekat Perancis ke mana, belajarlah. Nak jadi jahat, nak jadi setan, jadi peleset, aku tak nak tahu, korang buatlah sekata korang. Yang penting solat jangan tinggal. Itu je. Sebab apa? Dalam bab-bab ibadah ni, solat merupakan tunggak utama. Sebab tu Nabi kata apa? As-salatu imaduddin. Solat ni tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agamanya. Dan siapa waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan solat, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Tak payah marah orang Yahudi runtuhkan Masjid Aqsa. Tak payah marah orang-orang Hindu diruntuhkan madrasah dan masjid-masjid. Tak payah marah kalau orang hina Nabi dekat Sweden, hina Nabi, bakar Quran. Mereka hanya bakar Quran, mereka hanya runtuhkan madrasah, mereka hanya runtuhkan masjid. Tetapi kita bila tak solat, artinya kita telah meruntuhkan seluruh agama kita. Jadi maknanya, sebab tu Nabi kata apa? Al-farqu. Yang ini memang sentap. Hadis ni memang sentap. Dengar baik-baik. Al-farqu bainal mar'i wal kufri tarku salah. Ni hadis ni, Nabi yang cakap ni, bukan Ustaz Alim yang cakap. Perbezaan antara orang Islam dan orang kafir apa? Ini ada hadis kata. Apa beza orang Islam dan orang kafir? Nabi tak kata orang Islam pakai songkok, orang kafir pakai topi. Tak. Nabi tak kata orang Islam pakai tudung, orang kafir rambut togel. Tak. Nabi tak kata orang Islam makan ayam, orang kafir makan babi. Tak. Nabi kata orang Islam solat, orang kafir tak solat. That's it. Itu je. Orang Islam solat, orang kafir tak solat. Itu je pembeza kita. Yang lain tu aksesori. Jadi tuan-tuan, hati-hati. Hadis ini menunjukkan bahawa seolah-olah orang yang tak solat itu ada kafir. Oh, jangan cerita main-main. Oh, ini betul ni, serius ni. Sebab tu dalam dekat neraka nanti ada satu masjid pula. Apa aku cakap ni? Ada satu neraka khusus untuk orang yang tak solat. Namanya neraka Saqar. Ini untuk orang yang tak solat je. Special made, tailor made, custom made, khas untuk orang yang tak solat. Neraka Saqar namanya, Sad Qafra. Na'udzubillah, takut, ngeri tuan-tuan. Sebab tu saya selalu pesan pada ni budak-budak belia lah, budak remaja, budak-budak yang baru nak hidup kan, yang nakal-nakalnya.
Korang nak buat jahat macam mana sekati. Tapi please, jangan tinggal solat. Sebab tu bila saya ada Jais kadang-kadang panggil saya untuk masuk dekat mentari court lah, apalah. Cakap dengan pelacur, bang, saya kalau tak jadi pelacur, saya nak kerja apa bang? Mana ada kerja? Dan cik duit apa, makan mana? Saya kata, lantak kau lah, kau yang pelacur kau tak nak tahu. Yang penting kau solat. Subuh ni kau solat. Subuh solat, maghrib solat, isyak solat, semua. Bila cukup ni waktu kau aku nak aku bagi kau duit. Tak apalah, mula-mula memang semayang kena duit. Lama-lama bila dah hati tu telah dijentik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan terus istiqamah lah solat itu. Kadang sembang-sembang jumpa lagi kan. Jumpa lagi, kau semayang tak? Semayang bang. Baru baca Yasin tadi. Ya ke kau baca Yasin? Pandai ke? Pandai. Pelacur ni, pelacur. Pakai skirt nampak lutut. Orang kata lah, saya tak tengok. Orang kata. Kan? Siap baca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Pandai tak? Pandai tak? Minta duit. Pelacur. Ini cerita betul. Yang penting solat. Solat nombor satu. Tak tutup aurat ke lantak lah. Ini dah orang kata dah. Orang Kelantan kata habitat lah Apa? Habitat. Gitulah dah. Orang kata dah tak boleh nak buat apa dah. Solat je lah. Kalau kau tak boleh solat, aku tak tahulah. Kau nak buat jahat macam mana pun solat. Sebab apa? Solat tiang agama. Sebab tu Isra Mi'raj dikhususkan untuk Allah arahkan manusia menunaikan solat. Boleh je Allah Ta'ala suruh malaikat, okey, Jibril, sampaikan pada Muhammad, beritahu pada Muhammad, solat diwajibkan. Boleh. Tapi Allah memilih untuk bagi direct. Melalui peristiwa yang sangat special, iaitu Isra dan Mi'raj. Jadi bila sebut Isra Mi'raj, saya minta mulai hari ini, kita sebut Isra Mi'raj, kita akan teringat keagungan solat. Bukannya sebut, oh Nabi naik ke langit, oh Nabi dia naik burak. Ini cerita pasal burak satu hal ni. Ini kalau saya menang pilihan raya lah, kalau katakanlah saya jadi PM. Kalau saya menang kan, contoh. Kalau saya jadi PM lah kan, saya akan minta kaji balik burak oil. Syarikat burak oil tu okey, tapi dia punya masalah dekat lambang, logo tu lah. Logo burak oil dia buat bentuk kuda kan. Jadi nama burak, burak tu jadi sejenis malaikat. Saya tak tahu lah burak tu mana apa, mungkin brother Uganda, apa Rockers, benda ke, tak tahulah. Tapi burak tu, bila sebut burak, dia kaitkan lambang dia, lambang bentuk kuda. Kan ramai orang menyifatkan burak tu seolah-olah macam bentuk kuda yang ada tanduk apa? Unicorn. My Little Pony. Macam itulah. Jadi jadi saya kata jahanam betul. Tak boleh, kita tak boleh sifatkan bentuk burak tu. Okey, jadi sebab tu saya minta kaji balik burak oil. Saya tak kata haram, minyak dia halal je, boleh je nak minum ke nak apa ke, tapi lambang logo syarikat tu burak oil. Itulah minta dikaji balik lah benda tu. Kalau saya ada kuasa kan. Okey, kat mana tadi? Okey, tuan-tuan bapa mata Allah sekalian, ada beberapa perkara yang saya nak pendekkan. Saya ringkaskan cerita. Okey, yang pertama sekali Nabi dibedah. Zaman tu agak-agak kalau Nabi cerita kat orang lain, percaya tak? Aku kena bedah. Bedah apa? Kau kena belah dada. Keluarkan jantung. Keluar jantung, dicucikan dengan air zam-zam. Ya ke? Lepas tu masuk balik. Lepas tu dia jahit. Bila malam tadi? Kau tak order ke? Tak ada. Malam tadi tak payah puasa 8 jam, tak payah bius. Tiba-tiba sihat. Malam tu juga dibawa pergi ke banyak tempat. Perjalanan daripada Mekah nak pergi ke Aqsa tu perjalanan maut. Bukannya 1 hari 2 hari boleh sampai. Paling cepat ketika zaman Nabi tu, paling cepat orang boleh pergi daripada Mekah ke Mekah ke Aqsa sekurang-kurangnya sebulan. Tiba-tiba Nabi cerita, aku pergi Aqsa malam tadi. Malam tadi, bila kau tak? Malam tadi. Bila kau sampai? Malam tadi. Gila apa? Naik apa? Jalan kaki. Naik burak. Lepas tu tak cukup tu aku pergi Tur Sinai. Kau pergi malam tadi balik malam tadi. Malam tadi juga. Balik malam. Pergi malam balik malam juga. Itu dahsyat betul. Lepas tu aku jumpa Nabi Adam. Nabi Adam pula dah kan. Kat mana kau jumpa? Kat langit pertama. Langit pertama. Langit kedua lagi. Langit ketiga jumpa Nabi Idris, jumpa Nabi Yusuf, jumpa macam-macam Nabi. Ya ke kau petik? Sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh pula. Siapa nak percaya macam tu? Kalau kita lah berada di zaman Nabi katakanlah, dengan tak ada teknologi bas, tak ada teknologi kapal terbang, tak ada teknologi bullet train, apa pun tak ada. Tapi kalau zaman sekarang kita percaya tak? Percaya. Nabi naik limousine kot.
Nabi naik bas kot, Nabi naik kapal terbang kot. Saya pun pergi umrah, malam ni naik subuh dah sampai dah. Jadi tak mustahil lah sebab dah ada kapal terbang. Tapi zaman dulu apa pun tak ada. Benar-benar menguji keimanan manusia ketika itu. Lepas tu ada yang tanya Nabi, kau naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 7. Bila? Malam tadi. Kau dah balik? Dah balik. Cuba kau angkat kaki kau sebelah. Nabi pun angkat kaki sebelah. Okey, cuba angkat dua-dua. Mana boleh. Habis tu kau kata kau naik 7. Apa barang kau ni? Tu menjadi satu yang ramai mempertikaikanlah kisah Nabi tu kan. Lepas tu jumpa pula Nabi Adam. Nabi Adam dah lama meninggal kot. Kau jumpa balik dia hidup. Memang kau jumpa dia hidup. Yakazah, secara yakazah. Bukan Nabi Ibrahim je, Nabi Musa, Nabi Yaakob, Nabi apa semualah. Semua aku jumpa. Orang ketika itu ramai yang mula sudah tidak percaya pada Nabi. Aku mula-mula macam dah okey dah dengan ajaran Muhammad tu. So solat okey juga, aku tengok dia akidah dia betul juga, okey lah, akhlak dia mulia, orang panggil dia pun Al-Amin. Siapa tak percaya dia siul kan? Mungkinlah orang percaya dia lah, orang Arab lah kan. Aku okey dah, aku dah percaya dah. Tiba-tiba bila cerita Isra Mi'raj pula dah terus hilang kepercayaan aku. Kau gila, aja gila satu malam boleh naik ke langit. Siapa nak percaya cakap dia? Tapi yang ketika itu yang benar-benar solid percaya kata Nabi ialah Abu Bakar As-Siddiq. Sejak daripada hari itulah Sayyidina Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq, iaitu mengiyakan, membenarkan, mempercayai, mengimani apa yang Nabi cakap. Katakanlah kalau kita hidup zaman mereka, mungkin kita pun tak percaya, na'udzubillah. Tapi tuan-tuan, kita sekarang percaya sebab apa? Belah dada. Ramai je ke hospital KPJ lah, Tawakal lah, Eversina lah, apa lah, mana-mana pun yang telah dibedah kan. Kita pun mungkin ramai yang dibedah kat sini kan. Saya pun pernah dibedah, tuan-tuan pun pernah dibedah. Yang perempuan pregnant, beranak pun dibedah juga. Jadi itu normal. Tapi zaman Nabi dulu, Mak Saleh dulu dia tengok, rupanya manusia ni boleh dibedah Akhirnya mereka pun berusaha untuk mencipta inovasi, akhirnya bius dicipta dan akhirnya manusia juga boleh dibedah. Berdasarkan kisah Isra Mi'raj, orang-orang barat dia kata, maknanya manusia ni boleh travel daripada Mekah, Madinah, bla bla bla, beribu-ribu kilometer in one night. Maka terciptalah kapal terbang dan hari ini manusia juga boleh travel 1000 miles dalam satu malam. Inspirasi daripada kisah Isra Mi'raj. Lepas tu rupa-rupanya manusia boleh naik ke langit Akhirnya Neil Armstrong pun naik ke langit, pergi ke bulan lah, apalah, angkasawan dan sebagainya. Orang Malaysia, orang Melayu kita pun dah ada dah naik ke langit. Berinspirasi daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu saya tak cerita benda lagi. Contoh macam Nabi Ibrahim AS apabila dibakar, kemudian api tu jadi apa? Api jadi sejuk. Boleh rupanya api jadi sejuk. Boleh Hari ni aircon daripada apa? Aircon daripada elektrik. Elektrik panas ke sejuk? Maknanya elektrik yang sifatnya ialah panas tiba-tiba boleh menghasilkan satu yang sejuk. Inspirasi daripada kisah Nabi Ibrahim AS. Jadi tuan-tuan puan-puan macam Allah sekalian, mudah-mudahan kisah Isra Mi'raj ni memberikan satu inspirasi buat kita semua. Yang terakhir sekali, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam hidup berapa ribu tahun sebelum tu? Berjumpa dalam satu waktu, yakazah. Kemudian dalam peristiwa yang lain, Nabi Muhammad SAW telah bermimpi, telah pergi ke syurga dan mendengar tapak kaki Bilal bin Rabah, kan? Bunyi capal Bilal bin Rabah di dalam syurga. Jadi besok paginya Nabi pun cerita pada Bilal bin Rabah, Bilal, malam tadi aku ke syurga, aku dengar tapak kaki engkau, bunyi capal engkau. Apa rahsia engkau dah masuk syurga? Nak ceritakan itu future kan? Tiba-tiba macam mana? Balik semula pada apa? Tuan-tuan faham tak ni? Janganlah bawa ke blur. Bawa ke biasa-biasa sudahlah kan. Okey, jadi macam back to the future lah. Dia boleh patah balik, depan balik. Jadi saya tidak menolak teori yang menyatakan mungkin tak lama lagi ataupun mungkin dah pun wujudnya terowong masa yang menyebabkan manusia boleh masuk ke zaman dulu, jumpa Piramli balik, ataupun zaman akan datang jumpa Haji Reza versi akan datang. Tengok ada bini 4 orang, contohlah akan datang, tak tahu kan? Kita tak tahu Jadi dia boleh masuk terowong masa. Benda ni macam tak logik tau. Tapi tidak ada ulama yang kata benda ni mustahil, tak ada.
Tak ada ulama pun. Paling-paling pun Imam Al-Ghazali kata hari semalam merupakan hari yang paling jauh. Tapi bukan hari yang tak boleh kita pergi. Dia kata semalam adalah hari yang paling jauh. Tempat yang paling jauh. Tempat yang paling jauh ialah semalam. Tapi boleh pergi. Jauh-jauh pun boleh pergi sampai juga kan. Jadi kemungkinan kalau orang Arab zaman dulu dia dengar Nabi naik langit, gila. Dia dengar Nabi travel semalam, gila. Dia dengar Nabi kena bedah, gila. Dia dengar Nabi jumpa Nabi Adam, gila. Tapi mungkin masa tu tak ada kapal terbang. Hari ni kalau kita cakap kita travel 1000 km satu malam, balik semula satu malam, boleh percaya tak? Percaya. Naik bas boleh, naik kapal terbang boleh, naik kereta api laju boleh. Kalau hari ni kita kata, orang kata kita operation satu malam, jantung kita nak dibersihkan, percaya tak? Percaya. Sebab kita pun boleh buat sekarang sebab dah ada teknologi bius. Tapi zaman Nabi tak ada. Jadi katakanlah kalau hari ni ada orang kata dia pergi ke masa depan, patah balik belakang, percaya tak? Tak percaya kan? Tapi mustahil tak? Tak mustahil. Sebab apa? Sebab itu telah berlaku pada Nabi kita. Saya bukanlah nak cerita mengarut, tak adalah. Cuma nak open mind betapa orang-orang kafir dia telah menjadikan cerita Isra' Mi'raj satu inspirasi untuk mereka menginovasikan teknologi yang sedia ada untuk mengangkat martabat manusia. Hari ini kita pun kena percaya juga macam itulah. Sebagaimana aircon yang panas tiba-tiba boleh menghasilkan sejuk hasil daripada elektrik yang panas. Itulah peristiwa Isra' Mi'raj ini membuka minda kita untuk banyak berfikir tentang back to the future. Tu ceritanya. Faham tak ni? Okey, masa dah time. Saya rasa cukup sekadar tu. Kita sambung cerita pasal Nabi Ismail pada bulan depan. Tapi tak tahulah dah puasa ke tidak. Puasa on ke? Kalau puasa on Tapi tak ada makan-makan Boleh Atau air ni dapat? Bonjet dapat? Air ni belum puasa. Okey, minta maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.